Ipoh 102.7 FM. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku ataupun kami mengucapkan terima kasih, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, satu-satunya Tuhan untuk semesta alam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam, ini cinta kita kepada Rasulullah. Selawat dan salam kepada afdalil anbiya'i wal mursalin, nabi dan rasul yang terbaik, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan di sini kita menunjukkan rasa cinta kita kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul, iaitulah ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi ridwanallah alaihim ajmain. Muslimin dan muslimat, ittaqullah, jom bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan betul-betul kita rasa takwa. Faqad fazal muttaqun, kerana sebenarnya yang sudah berjaya di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Banyak cerita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada satu cerita saya sebutkan dahulu di sini. Cerita ini sebenarnya ada dalam hadis Nabi, tapi saya nak sebut dalam konteks cerita. Bagaimana ada dua orang sahabat, dua orang sahabat, dia ini asalnya bukan Muslim. Kemudian mereka berdua datang memeluk Islam bersama-sama pada hari yang sama, waktu yang sama di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka peluk Islam, mereka memberitahu bahawa hidup dan mati mereka untuk Islam, beribadat dan berjihad fi sabilillah. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah seorang dari mereka mati syahid. Kita faham pahala mati syahid. Antara yang paling hebatnya itulah terselamat dari azab kubur. Dan azab kubur itu bukannya jauh. Kita yang akan mati, kita mesti melalui tersebut. Tempoh tersebut akan kita lalui. Bila kedua-dua ini bersahabat, salah seorang yang meninggal dunia, sudah tentu yang seorang lagi sedih. Tetapi yang mati ini, Allahu Akbar, mereka ini bersahabat juga dengan kaum muslimin. Ditakdirkan oleh Allah SWT salah seorang dari kaum muslimin, sahabat Nabi juga, bermimpi. Diberi mimpi yang saleh, di mana mimpi yang saleh dia melihat yang mati tadi, sahabat yang mati tadi berada dalam syurga. Kemudian tak berapa lama selepas itu, sekitar dalam 6 bulan, tiba-tiba sahabat yang kedua itu meninggal dunia juga syahid fisabilillah. Dan ditakdirkan oleh Allah dikurniakan mimpi kepada sahabat tadi. Allahu Akbar, dia pun mencerita kepada Nabi. Muslimin muslimat tahu antara program ataupun aktiviti Nabi, terutamanya kalau Nabi bukan waktu perang, waktu pagi selepas solat subuh, Nabi akan berwirid, kemudian Nabi akan melaksanakan solat duha. Dan jika ada waktu selepas itu, Nabi akan tanya sesiapa yang ada mimpi yang perlu untuk ditafsir, maka Nabi akan menafsirkan mimpi. Jadi ada sahabat ini, salah seorang ni, sahabat kepada dua yang telah mati syahid tadi, dia telah menyatakan mimpi dia kepada Nabi SAW kerana dia yakin mimpi dia itu benar. Lalu kenapa yang mati yang kedua ini, dua-dua mati syahid tapi kedudukannya lebih tinggi berbanding dengan sahabat yang pertama? Lalu Rasulullah SAW memberitahu, bukankah yang kedua ini dia mati lewat dalam tempoh yang tertentu beberapa bulan? Bayangkan dalam tempoh beberapa bulan itu, berapa rakaat solat dia mampu lakukan. Barangkali dia berpuasa sunat dan berapa banyak istighfar lagi dia boleh tambah. Dengan sebab itu, Allahu Akbar, maka dia mendapat kelebihan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan pahala itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi salah seorang sahabat, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hasil orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, apa yang kita nak bincangkan iaitulah berkaitan dengan
apa persediaan kita sebenarnya dalam konteks amalan kita. Kerana kita berpuasa, selain dari pahala duniawi, dalam pahala duniawi, kita perlu berfikir pahala akhirat yang saya sebutkan tadi. Maaf ya, saya ambil sedikit kali ini dalam konteks akhirat. Kerana kita pun melihat sekeliling kita, kita diberitahu beberapa hari lepas sahabat kita meninggal, jiran kita meninggal. Tak kira dekat ataupun jauh, sewaktu bulan Ramadan, belum lagi keluar Ramadan, dalam keadaan mengikut qada dan qadar Allah, ajal mesti berlaku. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati itu mesti jumpa kita. Jadi kita kena bersedia. 10 malam yang terakhir, jom kita bersedia. Sekali lagi, 10 malam yang terakhir, kita bersedia untuk menambah amalan kita. 10 Ramadan yang terakhir, kita memperelokkan puasa kita. Kerana apa? Ada satu hadis berkaitan dengan kematian. Saya nak baca hadis itu. Walladzi nafsi biyadihi. Kata Nabi, demi Tuhan yang mana roh setiap kita ini berada di tangannya. Roh aku berada di dalam genggaman tangannya. Innahu la yasma'u khafqani alihim. Sesungguhnya mayat yang baru dikuburkan, dia pasti mendengar heretan ataupun kutukan sandal mereka yang datang bila mereka berpaling meninggalkan si mati di dalam kubur. Hina yuwalluna anhu fa in kana mu'minan. Bila si mayat tadi, yakni kita ya, kita bercakap tentang diri kita, jika dia itu orang mukmin, alhamdulillah, muslimin dan muslimat, sebut pada Allah sebanyak-banyaknya, alhamdulillah, ciptakan aku, jadikan aku, pilihkan aku sebagai manusia mukmin. Allahu akbar. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini antara doa yang bertepatan untuk kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita orang mukmin, muslimin dan muslimat. Perhatikan terjemahan dia ya, saya sebut sikit. Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Terima kasih Tuhan ya, kerana telah memberikan aku petunjuk Islam ini kepada aku. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami semua tidak akan mampu untuk menjadi mukmin kalaulah bukan kerana Allah memilih untuk memberi hidayat kita menjadi mukmin. Sebab itu bila ada orang tanya, kamu muslim ke? Jangan jawab insya-Allah, tapi jawab alhamdulillah. Saya ulangi, baru ulama ajar kita. Kalau ada orang kata, tanya kita, kamu ni mukmin ke? Kamu ni orang baik ke? Kamu ni orang Islam ke? Jangan jawab insya-Allah, tapi jawab alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah. Muslimin dan muslimat, apabila seseorang itu mukmin ketika berada dalam kubur, Rasulullah kata, kanatis salatu inda ra'sihi, maka pahala solatnya akan datang dari arah kepala. Peringatan, orang yang tak solat walaupun dia berpuasa, tinggalkanlah. Tinggalkanlah, bukan tinggal solat, tinggallah perangai tersebut. Tinggallah sikap malas, tabiat malas. Puasa, alhamdulillah, rajin. Saya yakin, kerana biasanya para ulama kata, walaupun ada orang yang puasa tapi tak solat, tapi kebiasaannya orang yang solat, mesti dia berpuasa. Kalau dia tak puasa, itu mesti ada alasan. Musafir, sakit dan sebagainya yang diizinkan oleh syarak, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada apa yang saya nak sebutkan di sini. Pahala solat akan datang dari arah kepala semasa kita berada dalam kubur, muslimin dan muslimat. Waz zakatu an yaminihi, zakat akan datang dari arah kanan. Tak lama lagi kita akan melaksanakan zakat fitrah dan kita akan sebut bila sampai masa tentangnya. Dan di sini disebut tentang zakat dari sebelah kanannya, dari kanan. Pahala zakat datang. Wasaumu an shimalihi, puasa datang dari sebelah kiri kita. Ini yang saya nak ulangi ya, kerana kita berpuasa. Wasaumu an shimalihi, puasa datang dari arah kiri kita ketika kita berada dalam kubur. Wa fi'lul khairati wal ma'ruf wal ihsanu ila nasi min qibali rijlaihi. Sementara segala perbuatan dan kebajikan baik yang kita lakukan kepada semua manusia, apatah lebih-lebih lagi untuk kedua ibu bapa kita, untuk isteri, pasangan hidup kita, zuriat kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita, makin dekat mereka kepada kita, makin besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah kurniakan kepada kita. Pahala itu akan datang dari sebelah kaki. Dalam hadis yang lain, Rasulullah gambarkan bukan pahala itu datang berasingan, tapi dalam rupa seorang lelaki. Fayatihi rajulun, Rasulullah kata, tiba-tiba seseorang
Rasulullah sebut di sini dengan bahasa seorang lelaki. Barangkali kalau muslimat datang dalam rupa seorang muslimat. Wallahu a'lam. Kita tidak mahu masuk campur dalam perkara gaib yang Allah SWT sahaja yang lebih maha mengetahuinya. Yang penting datang seseorang dalam kubur, kita baru saja dikuburkan. Sebagai seorang mukmin, dia datang dengan pakaian yang putih, dengan bau yang wangi, dengan wajah yang comel. Kalau perempuan kita kata cantik jelita, kita pun bertanya kepada dia, kamu ni siapa? Padahal muka nakir ada di depan kita. Dia akan jawab dengan senyum, dengan mesra. Dia kata, ana amalukas salih. Aku adalah amalanmu yang salih. Maka terjelmalah yang saya sebutkan tadi. Datang dari arah kepala, datang dari arah kanan kita, dari arah kiri kita, bahkan dari arah kaki. Kenapa? Kerana dia menjaga kita dari munkar dan nakir. Padahal munkar dan nakir nak melaksanakan tanggungjawab. Man rabbuka wa man nabiyyuka dan seterusnya. Tetapi pada waktu itu, amalan-amalan kita ini akan datang untuk menenangkan kita. Bayangkan kita dimasukkan ke dalam kubur keseorangan. Tiba-tiba kita melihat seorang yang kita bila melihat sahaja, kita merasa tenang, kita merasa gembira, kita rasa ada sesuatu yang akan bersama kita menyelamatkan kita, keadaan kita. Allahu Akbar, itulah amalan. Yang penting saya nak sebutkan di sini. Sekali lagi, wasaumu an shimalihi. Puasa itu datang dari arah kiri kita. Bila datang, dia akan menahan. Bila muka nakir nak bertanya, dia nak sebut marrabuka. Masa tu amalan-amalan ini dikata apa kepada munkar nakir? Nabi memberitahu, amalan ini akan kata laisa min qibali madkhalun. Sebenarnya dari arah aku ni tak ada ruang untuk kamu masuk bertanya. Nak tanya kita dihalang. Kenapa? Kerana puasa kita comel, sempurna. Kalau kita bercakap dalam konteks puasa, kalau kita bercakap dalam konteks zakat, dalam konteks solat, semuanya ada dalam bulan puasa kita. Ini secara khususnya yang kita sebutkan, bertambah lagi dengan amalan sunat yang kita lakukan pada 10 Ramadan yang terakhir. Sekali lagi saya ulangi, 10 Ramadan yang terakhir. Marilah kita mencari teman untuk bersama kita menyelamatkan kita sewaktu berada di alam barzakh. Allah jaga kita sewaktu di dunia, Allah jaga kita di alam barzakh. Dan selepas itu, kata Osman bin Affan, Nabi memberitahu, siapa yang selamat di alam barzakh, maka di alam akhirat lebih-lebih lagi akan selamat. Tapi kalau di situ tak selamat, maka selepas itu akan lebih berat lagi, kata Sayyidina Affan sambil dia menangis sehingga membasahi cangguknya. 10 Ramadan yang terakhir, sama-sama kita menjadi insan yang lebih bertakwa, yang disebut sebagai imanan wahtisaban, yang melaksanakan ibadat dengan penuh iman kepada Allah. Ihtisaban, kita mengharapkan pahala dari Allah. Bagaimana kita nak mengharapkan pahala dari Allah? Tunjukkan rasa takut kita pada Allah, tunjukkan rasa cinta kita pada Allah, tunjukkan rasa kegembiraan kita, redha kita kepada Allah, dan buktikan dengan kerinduan kita kepada Allah bila kita melaksanakan ibadat wajib dan ekstranya ibadat sunat, kurniaan Allah kepada kita. Moga Allah kurniakan malam Lailatul Qadar kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggrisauto.com.my. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong, atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggrisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Negeri Sembilan 102.7. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan ketaatan kerana iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Aspirasi 1 tengah hari hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surali. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Prihatin, Wal Bicara Buku Ikim dan Mutiara Hadis. Inspirasi Inforia Islami. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan, barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Ramadan yang ditunggu kini tiba. Perbanyakkanlah amalan mulia di bulan Ramadan ini. IKIM menawarkan 2 buah buku Madrasah Ramadan, iaitu Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa dengan potongan harga sebanyak 20% untuk satu tajuk atau 40% untuk kedua-duanya sekali. Dapatkan di www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga, hubungi atau WhatsApp ke talian 019-238-0466 untuk bantuan. Promosi terhad sehingga 16 April 2023. Dapatkan sekarang. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan 2 konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah, apa baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap. Kalau tidak, DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik. Lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat. Buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. Ibnu Sina dalam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, rata-rata para sarjana Islam pada zaman kebangkitan ilmu tidak berasa cukup dengan hanya satu cabang ilmu sahaja. Sebaliknya, mereka sedaya upaya cuba menguasai kebanyakan bidang ilmu yang ada pada ketika itu. Antara tokoh yang paling berjaya dalam menguasai cabang-cabang ilmu yang banyak ini termasuklah Ibnu Sina. Beliau bukan sahaja merupakan seorang ahli perubatan kelas pertama, tetapi juga ahli sains dan falsafah. Di samping itu, beliau juga merupakan ahli politik yang aktif dan tokoh kemasyarakatan yang berkaliber. Nama penuh Ibnu Sina ialah Abu Ali Al-Husain Ibni Abdullah Ibni Sina. Dilahirkan di Bukhara
pada tahun 370 Hijriah bersamaan 980 Masehi. Ibnu Sina merupakan seorang anak yang agak bertuah pada masa kecilnya kerana dapat hidup dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Di Bukhara lah juga beliau memulakan pengajiannya dengan memberikan tumpuan terhadap bidang bahasa dan sastra. Selepas mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang bahasa dan sastra, sewaktu berusia 20 tahun, beliau mula berminat dengan ilmu-ilmu akal. Beliau kemudian memulakan pengajian dalam bidang tersebut dengan mempelajari ilmu logik serta geometri selain mendalami buku Al-Majast karangan Abu Abdillah An-Natali, sahabat bapanya. Kemudian, Ibnu Sina mempelajari pula ilmu sains, ilmu fiqh dan ilmu perubatan daripada guru yang berbeza-beza. Dalam bidang perubatan, Ibnu Sina telah mencapai satu tahap yang amat tinggi. Walau bagaimanapun, beliau tidak menjadikannya sebagai kerjaya. Sebaliknya, Ibnu Sina mengajar ilmu tersebut kepada para doktor bagi meningkatkan lagi pengetahuan mereka dalam bidang perubatan. Sesuai dengan kebolehannya yang tinggi dalam berbagai-bagai bidang, Ibnu Sina telah mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang kepada tamadun dunia. Antaranya termasuklah Al-Qanun yang berkaitan dengan perubatan, Asy-Syifa dan An-Najah yang berkaitan dengan falsafah, Tis'Rosail yang merupakan kumpulan risalah yang mengandungi berbagai-bagai tajuk dalam berbagai-bagai bidang ilmu, Rasail Ibnu Sina yang mengandungi hasil sastra kreatif beliau, serta risalah-risalah lain lagi tentang berbagai-bagai bidang ilmu, termasuk ilmu logik. Petikan daripada buku Tokoh-Tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. One of the common attributes of all successful people is that they view their time as a precious resource. When you are late for appointments with people who value their time, you will have wasted one of their most valuable assets, and there is a good chance they will view you as rude, irresponsible, and disrespectful. Is this how you want to brand yourself? Not only should you make every effort to be on time for business-related appointments, but you should also do your utmost to be on time for personal commitments. Valuing your friends' time and earning their respect is an important part of your individual reputation. Here's the list of good points on being on time. Demonstrates that you are diligent and dependable. It indicates that you honor your commitments and you can be trusted. Shows that you have respect for other people and that you care as much about their time as your own. It sets a good example for your children and others who look up to you. Builds self-confidence and success. However, in case you realize you will not be able to keep an appointment, inform the other parties to enable them to utilize their time. Do not be careless or irresponsible. Appointment and commitment must be kept or cancelled properly in advance. The Prophet Muhammad ﷺ said, 3 traits single out the hypocrite, even if he prays or fasts and claims to be Muslim. If he speaks, he lies. If he makes a promise, he does not keep it. If he is entrusted, he betrays the trust. Narrated Bukhari and Muslim. Alhamdulillah, terjemahan Al-Quran bahasa dusun yang pertama di dunia sedang dicetak. Mari bersama KDMRS Muslim terjemahkan Al-Quran ke 4 legi bahasa etnik Sabah yang utama, Murut, Rungus, Sungai dan Karetan. Besarnya ganjaran pahala menyumbang di 10 hari terakhir Ramadan. Layari kdmrsmuslim.com atau hubungi 017-363-0412 atau 011-3696-4229. Nak menang duit raya
Raya, Agrobank kini menawarkan hadiah tunai RM1,000 kepada 50 pemenang bertuah bersempena kempen Jom Menang Duit Raya. Jom pohon pembayaran peribadi AgroCash I, langgani perlindungan takaful kemalangan diri atau berbelanja melalui atas talian dan menangi duit raya melalui kempen Jom Menang Duit Raya Agrobank. Kempen sah sehingga 10 Jun 2023. Layari www.agrobank.com.my atau hubungi pusat panggilan Agrobank di 1300 88 2476 atau kunjungi cawangan terdekat bagi terma dan syarat. Nak duit raya, Agrobank kan ada. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi euforia Islami. Seorang anak di kota Mekah dengan pertanda kenabian, tabahnya menjulang kebenaran, diberi gelaran kekasih Allah.
inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKI. Nyamuk